Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Kita baca ayat 20 suratul Haqqah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. إني ظننت أني ملاق حسابيا. Inni zanantu, sesungguhnya aku, zanantu, aku yakin bahawa aku akan menghadapi hitungan amal. Apa sebabnya? Orang menerima suratan amal dengan tangan kanan dan begitu gembira. Sebabnya ialah kerana dia selalu mengungkap sebelum melakukan sesuatu, artinya dia bertanggungjawab. Sebelum ini kita menyatakan, sebelum daripada kita melakukan sesuatu, beri dulu jawapan mengapa kita lakukan, mengapa kita tidak lakukan. Hatta kita akan dinyatakan, dicatat sebagai sedekah orang yang senyum, orang yang membuang sampah di tengah jalan. Dan begitulah orang yang memikir tentang keselamatan orang lain. Sebelum dia melakukan sesuatu, fikirkan terlebih dahulu. Bila ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kamu lakukan demikian, mengapa kamu tidak lakukan, semuanya akan ditanya. Ini maksudnya, inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Kalau begitulah yang kita fikir sebenarnya sebelum melakukan sesuatu. Kita fikir, kalau kita nak senyum, mengapa kita senyum kat dia? Dia isteri orang, bukan sama kelas belajar dulu, tak ada, dia sekolah lain, tak tahu pun. Kita tiba-tiba pergi senyum, cantik, kamai. Jumpa satu orang pula kita tak senyum dia, mengapa kita tidak senyum? Semuanya akan ditanya. Jadi kalau dia tanya begitu, yang begitu, lebih baik diam sajalah, diam saja. Mengapa kita tolong dia? Sebab dia seorang manusia dan tak lebih daripada itu. Kita mengharapkan keridaan Allah, ya. Jadi ada faedahnya di situ. Jadi kalau semua perkara ini telah diambil tanggungjawab terlebih dahulu dan telah difikirkan, maka selesai banyak masalah. Dunia ini bukan tempat berjudi sebenarnya. Jika tidak, maka dunia ini tempat berjudi, bagaikan tempat berjudi. Kerana kadang-kadang kita untung besar sampai mati, tak habis makan, untung besar. Itu pun rugi, tak habis makan. Kita kerja lebih tapi makan sikit. Kita kerja lebih makan sikit, rugi. Kita kerja lebih, kita kumpul wang sebanyak-banyak yang mungkin. Belum tentu lagi kita akan hidup 5 tahun lagi. Boleh jadi besok, lusa, bulan depan, tahun depan kita akan mati. Rugi. Banyak orang menghadapi kerugian yang seumpama ini. Dia bekerja, kita dapat rugi dah. Hakikat amalan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala jua yang maha mengetahui. Banyak orang, saya ada pernah jadi anggota di majlis Jawi.
Jawi, Majlis Agama Islam Wilayah. Ada orang meninggal harta dia di luar negeri cukup banyak. Banyak tu banyak mana saya tak boleh nak kira lah. Kalau banyak tu bila disebut million pun dah tak boleh juga. Kalau sebut billion ini, harta yang ditinggalkan tak ada keluarga, namanya pun tak berapa ingat dah. Tapi dalam rekodnya adalah Jawi majlis sedang mencari, wilayah sedang mencari orang itu dan keluarganya. Orang yang tolong mencari itu dia pun dapat juga sedikit daripada harta itu. Banyak. Ini satu perjudian dunia ini. Jadi alangkah baiknya dunia ini kita ambil seperti mana yang disarankan oleh Nabi SAW dan oleh Al-Quran. Kalau kita rugi tak banyak, malah tidak ada rugi sebenarnya bagi orang yang mengikuti panduan Nabi SAW. Ini adalah, kita lihat, ini adalah satu kaedah yang sangat membantu anda untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mengekang nafsu ammarah itu sebelum anda melakukan sesuatu, memberi, berjalan, melebarkan senyuman, berbuat apa sahaja. Sediakan ungkapan ini terlebih dahulu. Ungkapan mana? Ungkapan bahawa kita akan jawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika dia tanya, mengapa anda ambil banyak sangat, mengapa anda tidak ambil, kan orang bagi sedekah, mengapa anda setiap hari barangkali banyak sungguh kerja-kerja kita yang perlu kita sedia jawapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila ditanya nanti. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin bahawa aku akan menghadapi soal jawab itu, kira-kira itu. Jadi kalau begitu Quran ini menyarankan kita hidup miskinkah? Tak pernah. Malah Al-Quranul Karim menyuruh supaya kita, dunia ini hak orang Muslim, hak orang mukmin dunia ini. Kerana orang mukmin apabila dia memiliki dunia, memiliki harta, dia akan bersedekah, dia beri zakat, orang lain dapat menumpang senang. Itu cara Islam. Orang lain tidak akan wujud penindasan jarak di antara orang kaya dengan orang miskin, didekatkan, dihapuskan tu tidaklah, tapi boleh didekatkan menurut sistem ekonomi Islam. Kita lihat bahawa fi 'ishatir radiyah, Al-Quran menjelaskan satu aspek daripada nikmat yang dinikmati oleh penerima surat dengan tangan kanan. Nikmatnya fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dengan itu tinggallah di dalam kehidupan yang memuaskan. Bagi orang yang memikirkan jawapan bagi setiap tindakan yang diambilnya di dunia ini dia akan hidup fi 'ishatir radiyah, di dalam kehidupan yang memuaskan. Hidup yang memuaskan artinya hidup yang sempurna, hidup senang, tenang, dan tiada sebarang perkara yang cacat dan yang kurang padanya. Itu hidup yang selesa, hidup redai, hidup yang memuaskan. Kemewahan di akhirat bermula dengan tempat istimewa, iaitu fi jannatin 'aliyah, di dalam syurga yang tinggi ni tinggi derajatnya, tinggi. Pasal apa tidak tinggi ni? Atas bukit. Nanti pula atas bukit, nanti jatuh pula, orang fikir-fikir jatuh. Walaupun tak jatuh di akhirat, duduk setinggi mana sekalipun, ukurannya tidak seperti di dunia ini. Ukuran di dunia, jika atas bukit kita kata nanti jatuh pula, pandu kereta laju ni jatuh ke bawah pula. Jadi kalau kita nak duduk tempat bawah sekali, orang pijak pula, orang ludah atas rumah kita pula. Kalau macam tu nya, jadi semuanya tak kena. Jadi buang segala ukuran dunia ini. Ukuran dunia ini tidak dipakai di akhirat. Kalau dipakai di akhirat ukuran dunia ini, kita katanya takut nak pergi ke akhirat. Takut sebabnya orang buat baik kepada Allah pun dia akan duduk di dalam surga yang tinggi, dia kemuncak pokok kelapa. Nanti jatuh kita.
Dekat dengan sungai pula, air mengalir di bawah surga kita tu, sungai pula. Budak-budak kita jatuh tu, habislah cerita ni. Kita pun dalam surga ada anak beranak juga. Alhaqna bihim zurriyatahum. Kita buang semuanya itu. Ukuran di dunia tidak dipakai di akhirat. Kemudian demikian, jangan bertanya tentang ukuran, sekalipun dalam Al-Quran menyebut tempat tinggi, sebutnya apa yang kita katakan tadi, bukit dan bukit bukau dan sebagainya. Jadi kalau begitu, fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi, tinggi darjat. Qutufuha daniyah, buah-buahannya tidak sukar dipetik, buah-buahannya tidak sukar dipetik. Sebab qutufuha daniyah, buah-buahan sedap, buah-buahan dekat untuk dipetik, itu maknanya. Jadi kita boleh makan duduk di mana-mana saja. Kita duduk sambil tidur pun boleh makan, sebab yang nganggur mulut buah ada, nganggur mulut buah ada. Tengah tidur, tengah baring, tengah duduk, masuk bilik air pun ada buahnya yang sesuai dengan bilik air. Kalau ada bilik air lah, tak ada bilik air lah. Dalam surga tak ada. Itu yang lain-lain semuanya ada, cari bilik air tak ada. Dalam dunia ni pergi, kalau tempat-tempat yang besar sikit tak pernah sampai ke tempat itu, belum dah sampai, kita hitam bilik air mana ni? Mana bilik air? Tak makan lagi, tak makan lagi, tanya bilik air dulu. Pasal apa? Nanti lepas makan tak sempat nak balik, tak sempat nak balik, tanya. Surga tak ada. Kalau orang kata surga, dalam surga ni semuanya ada, nanti dulu bilik air ada. Bila air tak ada, itu tempat kotor. Tapi makanan pergi mana-mana pun ada. Makanan yang paling istimewa sekali dalam Al-Quranul Karim disebutnya buah. Buah dulu. Jadi kalau buah tu, buah dulu. Buah sepatutnya harganya tinggi, bukan nasi Bukhara, bukan nasi Arab. Buah-buah yang cantik-cantik tu. Jadi buah barangkali buah-buah dan di tempat kita ni istimewa berbanding dengan buah-buah di tempat lain. Malah konsep memilih buah tempatan, buah tempatan, ayam tempatan, jenis ini beras tempatan. Sebab tempatan itu sesuai dengan tempat dan bumi yang kita hidup. Bumi yang kita hidup ada udaranya sendiri, ada pokok yang tumbuhnya sendiri. Pokok dari luar negeri kalau kita tanam di sini tak mau dia. Tak mau. Kita bawa pergi anak durian, kita pergi ke Mekah suruh tanam kat dia, tak mau dia. Dia mau tamar juga. Tamar. Bawa balik tamar di sini, orang kata boleh jadi juga tamar. Ini berkat negeri kita. Dan tanam tamar pun tamar berbuah sedap juga. Tapi nak sebutnya di sini, Nabi kita SAW pernah pergi ke suatu tempat, dia bermalam di rumahnya, di rumah isterinya Ummul Masakin. Ummul Masakin maknanya ibu orang-orang miskin. Namanya Maimunah bintil Haris. Maimunah pergi. Maimunah masak dia punya gulai sup lah, kita katanya sup bob. Kita nak terjemah payah kalau kita terjemahnya sup bewak. Biawak, orang tak makan bewak. Dan bukan bewak pun. Binatang tu binatang padang pasir. Dia tak ada di sini, di Mekah pun tak ada, di padang pasir di luar tu. Bersama Nabi yang nama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dia tengok dia pun dah fikir Nabi tak makan ini. Nabi tak makan. Kalau tak makan akulah. Itu baiknya berkawan dengan Nabi ni. Nabi tak makan sungguh. Dia cuba nak ambil, lalu disedarkan kepadanya, ya Rasulullah, kamu tahukah apa benda yang kamu nak makan itu? Itu dhab. La inni a'afuhu. Nabi kata aku tak suka. Innahu lam yakun bi ardi qaumi. Itu tidak ada di bumi tempat aku. Tempat di Mekah tak ada. Dia makan binatang-binatang yang berada di negeri Mekah. Negeri Mekah ini binatang padang pasir. Nabi kata tak mahu binatang padang pasir, mahu binatang Mekah juga. Maknanya Mekah ni tempat dia dilahirkan. Dia mahu makan buah-buahan, haiwan, binatang di tempat yang dia lahirkan. Tak ada lain. Jadi qutufuha daniyah, buah-buahnya dekat untuk dipetik. Buah-buah yang dekat senang dipetik dan terus dimakan. Buah-buah yang paling enak dimakan ialah yang baru dipetik dan terus dimakan di bawah pokok. Makan di bawah pokok, bukan dimakan di atas kursi cangkung. Tak, di bawah pokok dulu. Makan di situ, petik di situ, makan di situ. Ya, itu di tempatnya. Beli di situ, makan di situ. Bawa balik ke rumah tu dah jadi basi dah.
dia tidak ada dia punya kesedapan tu sudah terhakis. Sikit lagi kita baca, ada 5 minit lagi. Kulu washrabu hani'a. Sebelum selain buah-buahan yang dapat dimakan, ada lagi hidangan khas yang sedang dimakan, yang disediakan dan mengandungi makanan yang sangat istimewa. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini, buah disebut khusus. Makna buah bukan makanan, bukan minuman. Buah khas, qutufuha daniyah. Buah-buahnya dipetik dari dekat. Kemudian makan ni barulah sampai kepada nasi biryani ni. Ini kulu washrabu, dikatakan kepada mereka makanlah. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan sepuas-puasnya baru makan. Jangan makan buah selepas makan. Makan buah sebelum makan. Itu dia. Sebabnya ini Quran menyebut, sebutan itu mempunyai erti. Makan dulu. Tapi makan durian tak sedap lah makan sebelum makan. Dia makan bersama dengan makan bersama, gaul sekali. Durian. Buah-buah lain barangkali menasabah, tapi buah durian ini bukan semua orang suka. Saya rasanya kalau ada Nabi kata, Nabi kata, aku tak suka makan buah ni, bau. Makan minum di sini tiada sebarang kebimbangan lagi, sebagaimana makan minum di dunia yang dihantui oleh banyak lemak dan kolesterol yang tinggi. Ni hantu nak makan, ini kolesterol banyak ni, ini tak boleh, ini darah tinggi tak boleh makan, ini kecil manis tak boleh makan. Hantu dihantui oleh sangkaan-sangkaan yang seumpama ini. Perintah supaya makan dan minum dengan sepuas-puasnya menurut Al-Mudarrisi mengisyaratkan 2 perkara. Pertama, makanan dan minuman di sini semuanya halal dan boleh dimakan. Tiada sebarang kebimbangan dan tiada mudarat padanya. Itu maknanya, sebab konsep halal dan thayyibah itu dibawa ke syurga. Kedua, penghuni syurga diberi keupayaan yang cukup bertenaga untuk menikmati kelazatan di dalam syurga. Mereka boleh makan sebanyak mana yang mereka suka. Dunia ni tak boleh, sikit je lah. Nasi separuh, gula sikit je, setengah sudu. Setengah sudu. Kalau mari lebih daripada itu pun dia kebah juga. Pertama ya, tapi tanpa gula senang ni, tanpa gula. Itu apa tu? Untuk kambing lah. Kambing tak ada kambing. Begitu sekali kita makan susah dalam dunia ini, masuk surga lah senang. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Bima aslaftum dengan sebab amalan baik yang kamu telah kerjakan pada masa yang lalu, waktu di dunia dulu. Makanan ini bukan percuma, kamu dah bayar dulu. Kamu ada taruhan, ada deposit yang telah kamu selesaikan. Di sini percuma semua sekali. Makan sebanyak mana, maknanya dalam syurga ni penuh selera. Di dunia ni tak ada selera makan. Kadang-kadangnya wang banyak dalam poket, nak ada selera makan ni kena ajak kawan-kawan ramai pergi masuk baru selera makan pun sedap. Tapi kalau duduk seorang-seorang pun selera makan baik, alhamdulillah juga di situ. Kemudiannya bima aslaftum, tengok di bawah sekali. Sebelum itu dulu di sini ayat menghapuskan terus cita-cita harapan kejayaan tanpa usaha atau dengan semata-mata menggantung pada darah dan keturunan untuk mencapai syurga sebagaimana kaum Yahudi. Islam menyerahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada manusia bagi menentukan kejayaan dan kegagalan sama ada di dunia maupun di akhirat. Aslaftum artinya kamu telah didahulukan. Sebahagian mufassirin menyatakan maksud amalan yang kamu telah dahulukan ialah ibadat puasa. Dulu kamu puasa, sekarang tak ada puasa lagi dah. Tak ada puasa, tak usah bimbang.
hidup di dunia dahulu, duduk sekejap lepas puasa, nak puasa pula dah kita ni. Bulan Rabiul Akhir, Rejab, Syaban, siapa lagi kerja kat Ramadan itu. Jadi ada setengah-setengahnya dia kata kalau tidak pun kita puasa Senin Khamis itu tak ada masalah, tapi bukan semua orang begitu. Nak datang mula puasa bimbangnya, penat. Imam Fakhruddin Ar-Razi menarik perhatian makna yang sangat halus bagi perkataan iaitu aslaf. Aslaf artinya mendahulukan sesuatu diharapkan dan pulangannya yang baik. Dalam bahasa diungkapkan aslafa fi kaza, dia mendahulukan pemberian, iaitu apabila barang itu diberi dahulu sementara bayarannya kemudian. Itu maknanya hutang kita kata. Tapi hutang ni tengok jenis hutang tu namanya dainun, qardun, salafun. Tapi kalau biqaqah taslih tu hutang juga, tapi kita hutang dengan orang kaya. Kita hutang dengan orang kaya ni, ni lah dia bukan seperti di akhirat hutang dengan orang kaya dia lepas saja, tapi hutang dengan orang kaya dia senang heret kita ke mahkamah. Hutang dengan bank, itu hutang dengan orang kaya, namanya biqaqatut taslim. Kemudiannya wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu, hingga seterusnya. Kita sambung kemudian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.